Hari ini kita akan kupas dan kita akan tahu lebih lanjut bagaimana caranya scam melalui telefon, tapi ini benar-benar terjadi ya. Ya, pukau orang kata pukau, scam pukau melalui telefon yang kita tak tahu macam mana modus operandi mereka melakukan pukau tersebut. Jadi kita bersama dengan tetamu kita hari ini, Haji Muhammad Prasad Hanif, iaitu Setiausaha Agung Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia. Ya, terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan bersama kita dalam talian sekarang ini juga kita ada Profesor Madya Dr. Mahyudin Ismail, Pengerusi Jawatankuasa Kajian Lanjut Undang-Undang Sihir JAKIM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita dapat bersama dengan dua orang daripada mungkin perspektif yang berbeza, tetapi masih dalam keadaan yang sama, iaitu kita bercakap tentang pukau melalui telefon ataupun scam melalui telefon. Okey, Haji Prasad ya. Saya rasa yang pertama sekali mungkin boleh terangkan secara ringkas je definisi kalau kata scam melalui telefon. Adakah direct, adakah secara langsung, ataupun ada apa aspek-aspek yang kita tidak tahu itu. Jadi kalau pukau tu kita mungkin serahkan kepada yang pakarlah untuk address kan. Bagi belah dari perspektif institusi kewangan sekurang-kurangnya kan, kita anggap bahawa scam yang berlaku ni berdasarkan kepada teknik persuasi atau manipulatif. Kan maksudnya scammer tu dia akan datang dengan pelbagai teknik untuk dia manipulate ataupun persuade atau orang kata apa, memujuk seseorang itu untuk bagi duit pada dia. Kan, dan persuasion tu atau teknik tu boleh pelbagai cara lah dengan intensiti yang berbeza bergantung pada mangsa. Ada setengahnya dia gunakan emosi, kan, dia bagi emosi, dia cakap dengan orang tu sekejap, dia lepas tu dia sedar bahawa orang tu keseorangan, jadi dia guna love scam lah. Kan, akhirnya dia merayu kepada kesunyian seseorang itu. Dia jadi love scam lah pula. Kan, jadi dia tengok kepada kesunyian dia dan mula memujuk dia untuk memberikan duit. Ada pula setengahnya dia jadi foot in the door. Maksudnya dia mula-mula minta sikit je, RM100, RM200. Dan RM100, RM200 yang lama-lama jadi RM200,000. Kan? Jadi lama-lama jadi sikit sebab dah terperangkap yang first RM100, RM200 kan, dia nak dapat balik RM200 tu, and dia kata okey, kena bayar sikit lagi RM300 kan, supaya dapat balik lah yang saya boleh dapatkan balik your earlier money kan. So yang tu pun ada, dan ada juga yang jenis scam menakutkan. Contohnya dia telefon sahaja, dia kata kami daripada mahkamah atau kami daripada balai polis, kami ada sekian-sekian dan kami akan bantu anda selesaikan. Macam-macam scam lah. Kan, dia atas dasar manipulation emosi, ketakutan ataupun sama ada dari segi keinginan tu. Kan? Jadi itu dari segi scam lah kan, yang memang kita tahu banyak kes yang berlaku. Kejap lagi kita akan berbincang mengenai statistiknya, Haji. Tapi sekarang kita bersama dengan doktor untuk kita cerita mengenai pukau pula, doktor. Bagaimana pula scam pukau melalui telefon? Adakah perkara itu boleh berlaku, doktor? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak kata tak ada kes, banyak kes yang berlaku sebab ada antara pesakit-pesakit dan responden yang temui, mereka mengaku memang mereka kena pukau dalam keadaan mereka tak sedar, dan ada yang sedar. Dan saya tidak juga menolak faktor-faktor seperti mana yang Haji Prasad kata tadi, persuasif dan manipulatif. Cuma ada satu yang saya melalui kajian yang saya lakukan, ada satu sejenis ilmu yang dipanggil sihru ashabil awham wa nufusil qawiyah, iaitu sejenis sihir khayalan yang mana sihir ini menguasai jiwa orang. Mana mereka tidak menggunakan mungkin tidak menggunakan peranan jin dan syaitan, tapi melalui latihan kejiwaan yang kuat mereka boleh menguasai kehendak seseorang. Dan memang melalui hasil saya meneliti dan mengikuti beberapa kursus yang pernah dianjurkan oleh pihak-pihak sebegini, memang ada ilmu tersebut untuk kita menguasai kehendak orang, menguasai kemahuan. Dan memang benda ni sangat-sangat berlaku dalam masyarakat. Ya, tak mustahil boleh berlaku Mustahil. Alright. Jadi Haji Prasad tadi kita nak tahu juga bagaimana dari segi statistiknya. Dalam kita dah lepas 6 bulan awal ini, jadi mungkin berapa ramai orang yang dah di-scam melalui telefon? Dalam tahun ini sahaja yang telah dipublish, ini laporan yang telah diterima setakat 6 bulan tahun ini sahaja, lebih 1,500 kes. Wow. Ya, tu banyak kan, dan saya nak sebut bahawa kes itu berlaku sebab pelbagai faktor sebenarnya kan.
antaranya kita ni terlalu kadang-kadang husnuzon tu lebih sikit kan. Prof mungkin boleh sebut lah kan. Kita punya hazard tu kan yang orang kata the ability untuk kita berwaspada tu kan kadang-kadang rendah sangat kan. Kita cepat percaya kan. That is the highest factor sebenarnya kan. Bila orang telefon minta maklumat peribadi, kita willingly bagi kadang-kadang disebabkan yang sebagaimana Prof sebut tadi, disebabkan oleh psychological manipulation tadi tu kan, kita rasa okey kita kena bagi kan. Jadi itu adalah perkara yang kebiasaan berlaku. Dan ada beberapa perkara lain lah yang biasa kita lihat juga. Antaranya adalah kita tidak ada verification method untuk kita verify orang tersebut. Kita tak cukup ilmu lah. Dan dalam erti kata lain untuk apa yang perlu dibuat kalau ada orang minta maklumat. Itu salah satunya. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan apakah langkah pertama atau langkah-langkah yang kita harus cakna untuk mengetahui bahawa panggilan itu bukan panggilan scam. Okey. Jadi yang pertama sekali kita nak bila kita start terima panggilan tersebut, kalau tawaran itu terlalu baik, terlalu hebat sangat kan, kita bagi dia RM10, dia bagi balik kat kita RM1,000. Itu confirm red flag dah. Kan orang kata bendera merah lah orang kata kan. Memang tak boleh. You don't go further lah. Kan? Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau dia biasanya institusi kewangan yang akan telefon minta yang akan orang kata minta detail apa semua adalah institusi kewangan. Tapi biasanya dia tidak telefon dan minta kewangan, minta maklumat. Biasanya bila kita telefon dia, baru dia akan minta verifikasi kad pengenalan, dia akan minta verifikasi pengesahan kita lah, kita pelanggan dia. Kan itu masa tu dia minta. Tapi kalau dia telefon, katalah kita hutang kad kredit, habis kuat pun dia akan kata, balance kad kredit you banyak ni, you kena bayar banyak ni. Itu je dia sebut. Kan dia tak sebut pun okey apa you punya kad kredit number, apa dia pula minta pengesahan pada kita. Dia tak minta. Jadi ini adalah kriteria yang paling penting sekali lah. Kalau dia yang telefon, biasanya institusi kewangan tak akan minta benda-benda ni. Kalau macam tu yang sedar, betul tak Haji? Bagaimana pula dari segi scam pukau ni doktor? Adakah memang 100% mangsa tak sedar dalam keadaan tak tahu langsung yang mereka dipukau? Dia sebenarnya kita kena lihat peringkat-peringkat dia dipukau. Ada sampai deep trance, itu memang langsung tak sedar. Peringkat separuh sedar, dan ada yang sedar tapi tak boleh nak kontrol. Macam contoh Tuan Haji Ismail tadi, saya rasa beliau sedar apa yang berlaku tapi tak boleh nak kontrol. Tangan tekan nombor pin dan sebagainya. Itu peringkat light trance lah kita panggil. Untuk peringkat medium ni, biasanya dia menguasai fikiran sedar tak sedar. Tapi yang paling bahaya ialah bila deep trance yang terlalu dikuasai keseluruhan, itu memang tak sedar. Dan biasanya penguasaan ini bergantung kepada tahap pemangsa tu. Kalau scammer ni bila dia call kita dan dia tahu kita ni memang jenis orang yang mudah ikut. Kita cakap satu dia pun follow. Tekan next button. Itu antara pemangsa yang paling mudah untuk di scam. Jadi pergi kepada medium trance dan juga deep trance. Tapi kalau orang ni memang bila first kita tanya dia minta dibuat ni, dia persoalkan balik. Contoh kita sebagai mangsa, kita tanya kenapa saya kena tekan. Itu dia dah break dia punya protokol. Sebab protokol dia next step. Tapi kalau kita berjaya break the protokol, insyaAllah kemungkinan nak jadi mangsa scammer tu tipis. Dan itu kalau digunakan dari sudut psikologi, mental. Yang susah bila mereka menguasai roh. Ini saya pernah melihat ada satu teknik yang dia gunakan, menguasai bubble. Dipanggil bubble. Kita ni aura kita, kata diri kita ni ada aura, ada bubble kita, dan kita makan bubble orang tu, automatik kita boleh kontrol dia A to Z. Ini yang wah, bahaya kalau kita tengok dari segi pukau ni, kita tak dapat nak kawal. Tak dapat nak kawal kan. Ada yang separa sedar, ada yang langsung tak sedar. Okey, jadi tadi kita ada tanya dengan Tuan Haji tentang bagaimana cara nak elak. Sekarang kita nak tanya pula, kalau begitu kita dah tahu boleh dipukau melalui psikologi dan juga katanya bubble kan. Apa agaknya tips atau cara untuk kita elak menjadi mangsa kepada pukau ini? Dia bagi kalau pukau tu yang jenis ringan, kita tepuk pun sudah memadai. Dia macam orang tidur sebab ada ulama Syekh Ibn
Izzuddin Salam dia kata, bila manusia tidur ni dipanggil ruhul yaqazah, roh kesedaran tu keluar. Kita tepuk je orang tidur, dia sedar, insya-Allah dia sedar. Tapi ada jenis orang yang bila dikuasai memang tak dapat disedarkan. Ini yang perlukan kepada rawatan lebih lanjut. Saya ingat satu pengalaman saya kat Turki dulu. Masa saya jalan seorang-seorang balik di masjid, ada seorang guys daripada Turki ni, dia jatuhkan duit, dia punya note. Kemudian dia sebut, brother, your money. Jadi saya tahu dia mungkin dia nak pukau saya. Jadi saya tak layan dia punya permintaan. Jadi saya jalan terus. Dan biasanya kalau cara untuk kita sedarkan orang yang kena pukau, kalau light trance ni kita tepuk, lain daripada itu ialah doa. Sebab saya ingat dalam satu hadis kan Nabi ajar supaya umat Islam berdoa. Dia ada 8 peringkat. Pertama sekali, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi wal hazan ni ialah keluh kesah dan juga sedih. Orang yang permulaan untuk kena pukau ni ialah orang tu selalu keluh kesah, anxiety, stres. Kemudian dia sedih, kehilangan orang tersayang. Kemudian ajzi wal kasal, lemah dan malas. Orang yang kena pukau ni kalau pemalas kan, dia harap nak kaya dengan mudah tanpa lalu jalan yang usaha. Orang ni mudah kena pukau. Kemudian bukhli wal jubni, bakhil dan juga takut. Orang yang takut, anxiety juga mudah kena pukau. Dan yang terakhir sekali, ghalabatid dain, banyak hutang, dan qahrir rijal, iaitu penguasaan. Bila ada ketujuh-tujuh ni, malas, sedih, keluh kesah, kedekut, takut, mudah orang ni untuk dikuasai oleh orang. Dan kalau tahap ni memang seseorang tu boleh dipukau dengan pukau yang dipanggil deep trance, sampai dia tak sedar. Alright, jadi kita dah tahu sedikit sebanyaklah mengenai bagaimana cara untuk kita mengelak daripada dipukau ni kan. Jadi mungkin Haji Prasad boleh kongsikan juga kesedaran mengenai scam ni. Kita dah bagi banyak kali daripada TV, radio, mana-mana tempatlah kita bagi kesedaran, media sosial kita bagi kesedaran, tapi tetap ramai yang kena scam ni. Jadi apa nasihatlah Haji Prasad, silakan. Okey, nasihat saya beginilah kan. Kalau kita tak nak hilang duit kan, kita kena betul-betul berwaspada, sebab salah satu yang akibat daripada di scam ini adalah duit tu 90% of the time kita tak dapat balik. Kan, duit susah, memang susah nak dapat balik. Terutamanya kalau duit tu dah keluar negara ataupun duit tu telah ditransfer ke akaun orang lain, akaun yang kita tak dapat nak trace dan sebagainya kan, memang habis. Kita nak dapatkan balik pun susah. Dan kita nak buktikan seperti mana Prof sebut tadi, kita nak buktikan bahawa benda tu tidak berlaku secara sengaja. Kan, kita kata kita dipukau kan, bila datang masa untuk kita membuktikan bahawa kita tak dapat nak buktikan bahawa benda tu orang kata apa, kita dipukau. Contohnya kan. Jadi sahnya duit tu masuk ke dalam akaun seorang tu, duit tu akaun orang lah. Ya, betul. Kan? Jadi itu yang kita kena faham bahawa kalau kita betul-betul hadam bahawa duit itu kita susah nak dapat balik, insya-Allah kita lebih berwaspada. Berhati-hati lah. Alright, jadi itu antara sedikit sebanyak ilmu bagaimana cara untuk kita mengelak daripada di-scam dan juga dipukau daripada Haji Muhammad Prasad Hanif, Setiausaha Agung Persatuan Institusi Kewangan Bangunan Malaysia. Saya ada satu sikit nak tambah sikit. Boleh? Boleh ya? Sikit je. Seringkas. Okey, seringkas je sebab kita dah ada dekat TV ni, saya kena sebut bahawa kita dekat Malaysia ni kita ada pusat respons scam kebangsaan, NRCS. So kalau kita dah terlibat dalam scam ini, telefon 997. Buat laporan ke situ, 997 buat laporan ke situ. Selepas buat laporan ke NRC, boleh buat laporan ke bukan boleh, mesti buat laporan polis supaya polis boleh buat siasatan, kemudian buat laporan ke bank berkenaan. Jadi ini sangat penting. Semudah-mudahnya 997, ingat nombor itu. Dan terima kasih juga kepada Profesor Madya Dr. Mahyudin Ismail kerana sudi kongsi bersama dengan kami. Jadi semoga kita semua lebih berwaspada. Kita juga tolong sampaikan info-info ni kepada mereka yang tersayang. Sebab kita tak tahu. Betul, ahli keluarga kita lah.